Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, untuk video kali ini kita akan sambung pembelajaran bab 6 iaitu ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, untuk video kali ini kita akan tengok kepada standard pembelajaran 6.2.3 iaitu menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Okey, jadi bahagian ini adalah bahagian yang saya rasa penting untuk awak kuasai. Jadi jika tak dapat atau kurang jelas, boleh ulang balik video ni supaya awak dapat fahamlah pembelajaran untuk video kali ini. Okey. Kita tengok kepada contoh yang pertama. Lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut. Okey. Kat sini ada persamaan. Kita tengok dulu soalan A. Okey, soalan A diberi ketaksamaan y tolak x lebih kecil daripada 2 dan x lebih kecil atau sama dengan 2. Okey, di sini dia dah bagi garis. Garis ni dia dah bagi dan juga satah ni. Jadi kita tengok macam mana kita nak selesaikan dia. Okey, kita tengok ketaksamaan yang pertama, y tolak x lebih kecil daripada 2. Jadi yang ni lah yang garis putus-putus sebab dia adalah tak ada sama dengan. Jadi mewakili garis putus-putus ni. Okey, seterusnya x lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi gunakan garis padu sebab dia ada sama dengan kan. Okey. Jadi kita tengok yang ni y tolak x lebih kecil daripada 2. Jadi kita gunakan anak panah ke bawah. Sebab lebih kecil dia ke bawah. Okey, macam yang kita buat sebelum ni je. Okey. Okey, yang ni pula, yang ni pun lebih kecil juga. Jadi dia sebelah kiri. Okey, sebabkan soalan dia ada dua ketaksamaan. Jadi dia ada dua anak panah. Jadi kita tengok kawasan yang mana ada dua anak panah. Jadi kawasan itulah yang kita lorek. Jadi tengok kawasan yang ni ada dua anak panah kan. Jadi kita lorekkan kawasan yang ini. Jadi kawasan lorek inilah yang memuaskan ketaksamaan untuk soalan A iaitu y tolak x lebih kecil dari 2 dan x lebih kecil atau sama dengan 3. Jadi kawasan inilah yang memuaskan ketaksamaan ni. Okey. Okey. Kita teruskan, kita tengok soalan yang B pula. B diberi ketaksamaan y lebih besar daripada 1 tolak x, y lebih kecil daripada 4 dan x lebih besar atau sama dengan 0. Okey, yang ni ada 3 ketaksamaan. Okey. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, tengok yang pertama, y lebih besar daripada 1 tolak x, ialah garis yang ni. Putus-putus sebab dia tak ada sama dengan. Okey, seterusnya y lebih kecil daripada 4, ini garis yang ni, yang melintang ni pun garis putus-putus sebab dia tak ada sama dengan. Okey. Seterusnya x lebih besar daripada 0, maksudnya ni garis yang di tengah-tengah ni. X sama dengan 0. Okey. Seterusnya kita buat anak panah. Okey, untuk yang pertama y lebih besar daripada 1. Jadi lebih besar, jadi anak panah ke atas macam tu. Okey. Yang ni ada 3 anak panah sebab dia ada 3 bahagian. Okey, yang kedua y lebih kecil daripada 4. Jadi lebih kecil kita anak panah ke bawah. Okey, yang ketiga lebih besar. X lebih besar daripada 0. Jadi anak panah ke kanan. Jadi kita tengok kawasan yang mempunyai 3 anak panah. Kawasan itulah yang kita lorekkan. Jadi kawasan mana yang mempunyai 3 anak panah? Yang ini, nampak? Yang ini sahaja. Jadi kita lorekkan kawasan yang ini. Jadi kawasan yang melorek ni adalah kawasan yang memuaskan ketaksamaan untuk soalan B ni. Okey, kita buat kaedah anak panah ni supaya lagi senang nak dapat. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh yang kedua. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut pada satah kartes di sebelah. Okey, dia bagi satah kartes sahaja. Dia suruh lukis. Kalau tadi dia dah bagi garis siap-siap, yang ini kita kena lukis sendiri. Maksudnya kita kena carilah macam mana untuk kita gariskan. Kalau tadi dia dah bagi. Okey. Jadi untuk soalan macam ni, kita ada beberapa langkah yang perlu diambil. Okey, tengok langkah yang pertama adalah jadikan persamaan. Maksudnya
yang ketaksamaan yang diberi ni kita tukar kepada persamaan macam sebelum ni yang kita dah pernah buat. Okey. Jadi kita tukar ketaksamaan ni yang pertama. 2y lebih besar pada negatif x, jadi kita letak 2y sama dengan negatif x. Okey, yang kedua, y sama dengan 4 tambah x. Yang ni saya tukarkan x ni ke belakang, jadi kita letak y kat depan. Sama je. Jadi yang kita ubah hanya dia punya simbol. Kita letak kat sini sebagai persamaan. Okey, yang ketiga, x sama dengan 2. Okey, seterusnya langkah yang kedua adalah kita buat jadual nilai. Okey, kita tengok pada jadual. Okey, yang ni jadual nilai. Apa-apa nilai pun awak boleh guna. Yang kat sini saya guna 2 sebab sini ada gandaan 2. Jadi senang untuk kita kira. Okey. Apabila x kosong, awak gantilah dalam, kita tengok pada persamaan yang pertama. Apabila kita ganti nilai x kosong, kita akan dapat y kosong. Okey. Apabila kita ganti nilai x2, okey, kat 2 kat sini, y negatif 2 bahagi 2, jadi y negatif 1. Okey, selesai untuk persamaan yang pertama. Okey, untuk persamaan yang kedua, okey, macam tadi juga, awak boleh gunakan apa-apa nilai untuk x ni, boleh juga 01. Kat sini saya gunakan 02. Okey, kita gantikan nilai x kosong di sini, jadi y sama dengan 4 tambah 0. Jadi 4. Okey, seterusnya gantikan nilai x dengan 2, jadi y sama dengan 4 tambah 2, dapat 6. Okey, seterusnya x sama dengan 2, dia hanya garis lurus yang menegak. Okey. Okey, bila kita dah ada maklumat ni tadi, kita pergi kepada langkah yang ketiga, iaitu plotkan. Okey. Tengok yang pertama 0, 0. Kita plotkan 0, 0. Yang kedua 2, negatif 1. Jadi kita plotlah 0, 0 di sini, 2, negatif 1 di sini. Okey. Seterusnya langkah keempat, tentukan jenis garis dan garis. Okey. Macam yang sebelum ni juga. Tengoklah pada persamaan yang soalan dia tadi. Okey, yang pertama ni dia lebih besar, maksudnya dia tak ada sama dengan, jadi kita gunakan garis putus-putus. Okey, bila kita tahu kita nak guna jenis garis apa, kemudian kita garis je lah, garis putus-putus. Jadi yang ni mewakili ketaksamaan yang pertama. Okey, yang kedua sama juga, kita plotkan dulu untuk persamaan yang ni. Jadi 04 di sini. Yang kedua 26. Jadi 26 di sini. Okey. Yang ni juga kita tengok, kita tentukan jenis garis, barulah kita garis. Okey, yang ni lebih kecil atau sama dengan. Jadi kita gunakan garis padu. Kita garislah, gunakan garis padu supaya dia ada sama dengan. Okey. Seterusnya x lebih kecil daripada 2. Kita hanya garis menegaklah. Jadi x sama dengan 2. Tengoklah dia guna garis putus-putus atau garis padu. Tengok balik soalan dia lebih kecil sahaja, maksudnya tak ada sama dengan, kita gunakan garis putus-putus. Kita garis di x sama dengan 2, jadi dia garis menegak di sini. Okey, jadi kita selesai buat garis. Seterusnya langkah yang kelima adalah, langkah yang kelima di sini. Langkah yang kelima adalah kita lorekkan dia punya rantau. Okey, yang pertama kita tengok garis untuk ketaksamaan yang pertama, yang ni. Jadi yang ni adalah lebih besar. Jadi bila lebih besar, kita gunakan anak panah ke atas. Yang ni ada 3 anak panah sebab dia punya ada 3 bahagian kat sini. Okey, seterusnya persamaan yang kedua, untuk garis yang kedua lebih kecil kan. Jadi bila lebih kecil, anak panah ke bawah. Okey. Sama juga, dia ada 3 anak panah. Okey, kemudian untuk yang ni, x
lebih kecil pada 2, maksudnya lebih kecil dia anak panah sebelah ke kiri. Jadi awak tengoklah kawasan yang mempunyai 3 anak panah. Jadi nampak kawasan yang ni kan? Di tengah-tengah ni, okey. Jadi bila kawasan ini, bila kita dah tahu kawasan ni, kita lorek lah. Kita lorekkan dia. Jadi kawasan inilah yang memuaskan ketaksamaan yang diberi ni, 3 ketaksamaan ni. Jadi kawasan yang berlorek ni lah. Okey, selesai untuk contoh yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh yang ketiga. Contoh ni contoh ekstra sikit apabila diminta untuk lakar dan kemudian lorek. Okey, soalan dia kita tengok lakar dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan berikut pada satah kertas di sebelah. Diberi ketaksamaan dan hanya diberi paksi X dan paksi Y sahaja. Dia tak bagi grid. Dia tak bagi yang petak-petak tu. Jadi kita tengok macam mana penyelesaian dia. Okey, penyelesaian dia sama je seperti yang tadi. Okey, kita tengok langkah yang pertama. Langkah pertama kita jadikan ketaksamaan tu sebagai persamaan. Okey, jadi kita buat yang pertama Y sama dengan negatif X tambah 7. Yang kedua Y sama dengan 2X tambah 6. Dan yang ketiga Y sama dengan 1. Selesai untuk langkah pertama. Kemudian kita tengok kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita buat dia punya jadual nilai. Okey, yang ini beza sikit dari yang tadi. Okey, kat sini awak nampak saya letak kosong pada X dan kosong pada Y. Sebab apa? Sebab kita tak boleh letak 2 kat sini. Sebab kita tak tahu 2 ni berada kat mana pada paksi X dan paksi Y ni. Okey, sebab itulah kita letak kosong pada X, kosong pada Y. Okey, apabila X ni kosong, gantilah nilai kosong pada X dapat nilai Y 7. Kemudian ganti Y kosong, kita dapat nilai X juga 7. Okey, selesai untuk jadual pertama. Kita tengok jadual yang kedua pula. Okey, sama juga yang ni, letakkan kosong pada X dan kosong pada Y. Okey, apabila X kosong di sini, kita dapat Y 6. 2 darab kosong, kosong tambah 6, 6. Okey, jadi untuk yang ni pula kita letak Y kosong di sini. Jadi X kita dapat 3. Okey. Okey, seterusnya yang ni hanya Y sama dengan 1, hanya garis lurus yang melintang sahaja. Okey. Okey, bila kita dah dapat maklumat-maklumat ni tadi, kita teruskan kepada langkah yang ketiga, iaitu plotkan. Okey, tengok yang pertama. Okey, 07. Jadi kat mana kita letak 07? Kita agak-agak je kat mana 07 tu berada. Jadi kat sinilah. Tengok saya letak kat sini, ke atas ni. Takkanlah 7 berada pada bawah ni kan. Jadi dia berada, kita letakkan pada atas ni. Okey, kemudian 70 sama juga. Jadi berada pada belah kanan sikit lah. Akan 7 berada pada sini. Okey, jadi selesai 70. Okey, seterusnya bila kita dah plot tu, kita tentukan jenis garis. Kemudian kita garislah. Okey, kita tengok untuk persamaan yang pertama ni, Y lebih kecil atau sama dengan. Maksudnya kita gunakan garis padu. Okey, jadi ambil pembaris, garislah garis padu. Garis je panjang-panjang. Okey. Okey, selesai untuk yang pertama. Okey, untuk yang kedua ni, tengok 06. Okey, 06 bawah sikit lah, bawah pada 7 kan. Jadi saya letak situ, 06 berada di sini. Okey, yang kedua 30. Jadi lebih kurang di sini lah 3 kan. Kalau di sini dekat sangat dengan 7, kalau kat sini dekat sangat dengan 0. Jadi kita letak 3 kat sini. Okey, seterusnya kita tentukan jenis garis dan kemudian kita garis. Okey, untuk yang kedua ni Y lebih besar daripada, maksudnya dia tak ada sama dengan. Bila tak ada sama dengan, kita gunakan garis putus-putus. Okey, kemudian ambil pembaris, kemudian garis je lah, garis yang tu, garis putus-putus sebab dia tak ada sama dengan kat sini. Okey, untuk Y sama dengan 1. Okey, awak letaklah dia punya 1 kat sini lah kan.
Kalau takkan awak letak 1 atas 7 ni, maksudnya dia kat bawah ni lah, dekat dengan kosong. Lepas kosong 1 kan. Okey, kita tengok ketaksamaan dia lebih besar sahaja. Maksudnya kita gunakan garis putus-putus kat situ. Okey, selesai untuk garis. Okey, bila kita dah dapat garis ni, kita lorekkanlah rantau dia. Okey, sebelum tu kita letakkan dia punya anak panah. Okey, yang pertama ni lebih kecil atau sama dengan, okey, maksudnya dia berada pada anak panah tu ke bawah. Okey, yang kedua Y lebih besar daripada lebih besar, jadi anak panah ke atas macam tu. Okey, yang ketiga Y lebih besar juga, jadi lebih besar anak panah ke atas macam tu. Jadi awak tengoklah kawasan mana yang mempunyai 3 anak panah. Jadi kawasan yang mempunyai 3 anak panah ni lah kawasan yang memuaskan ketaksamaan yang diberi. Kita tengok kat sini, yang ini ada 1, 2, 3. Okey, jadi kawasan ni lah yang memenuhi ketaksamaan tu. Jadi kita loreklah kawasan yang ini. Okey, boleh. Jadi tu je lah. Okey, yang ni apabila hanya diberi paksi X dan paksi Y sahaja. Jadi apabila tak diberi, dibagi kosong macam ni, awak lukislah paksi X dan paksi Y macam ni. Lepas tu awak ikutlah seperti langkah-langkah yang saya tunjukkan ni. Okey. Okey, jadi bahagian ni adalah bahagian yang paling penting untuk awak kuasai. Jadi kalau awak belum faham, awak kurang jelas, saya minta awak untuk replay balik video ni pada bahagian ni. Okey, untuk sebagai latihan, awak buat soalan latihan pada buku teks muka surat 170. Soalan 1, soalan 2 AC, soalan 3 BD. Okey, sekian saja untuk video kali. Sekian, terima kasih.